Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Kamal bin Saleh. Kali ini kita akan membincangkan kelebihan dan kekurangan hybridisasi dalam hewan aquaculture yang bernilai ekonomi. Di bab pengenalan, penghibridan merupakan satu pendekatan penting dalam aquaculture modern yang bertujuan meningkatkan produktiviti, kadar pertumbuhan, ketahanan terhadap penyakit, serta penerimaan pasaran bagi spesies ternakan. Di Thailand, salah satu contoh penghibridan yang paling berjaya dan bernilai ekonomi tinggi ialah ikan keli hybrid, terutamanya kacukan antara ikan keli tempatan Asia, yaitu Clarias macrocephalus, dengan ikan keli Afrika, Clarius gariepinus. Penghibridan ini menggabungkan kelebihan kedua-dua spesies induk, yaitu kadar pertumbuhan pesat dan ketahanan persekitaran daripada C. gariepinus, serta kualiti isi yang digemari pengguna tempatan daripada spesies C. macrocephalus, merujuk kepada penelitian et al. 1999. Hasilnya, ikan keli hybrid telah menjadi salah satu spesies utama dalam aquaculture air tawar di Thailand dan menyumbangkan secara signifikan kepada bakalan protein serta pendapatan peternak. Walau bagaimanapun, penghibridan juga menimbulkan berbagai isu biologi, genetik dan ekologi yang perlu ditangani secara berhema bagi menjamin keselestarian sumber perikanan, merujuk kepada Sananan et al. 2004. Organisme sasaran. Biasanya hybridisasi lazimnya digunakan kepada terhadap ikan tilapia, keli, bass, dan kerapu. Bagi krustasia pula, biasanya udang galah dan udang biasa, dan terhadap moluska berkepak pula, biasanya tiram dan kupang. Bagi spesies gastropod pula, biasanya abalone lah. Dalam topik kita ini kita hanya akan membincangkan terhadap keli hybrid. Organisme sasaran. Biasanya hybridisasi lazimnya digunakan kepada terhadap ikan tilapia, keli, bass, dan kerapu. Bagi krustasia pula, biasanya udang galah dan udang biasa, dan terhadap moluska berkepak pula, biasanya tiram dan kupang. Bagi spesies gastropod pula, biasanya abalone lah. Dalam topik kita ini kita hanya akan membincangkan terhadap keli hybrid. Hybrid keli Thailand, mereka menggunakan dua spesies, yaitu daripada induk betina Clarias macrocephalus dan manakala induk jantan pula daripada Clarias gariepinus. Hybrid keli yang paling dominan dan populer dalam industri aquaculture Thailand dihasilkan melalui persilangan antara keli betina dan keli jantan. Persilangan ini telah menjadi asas kepada kejayaan peternakan keli di rantau tersebut karena ia memanfaatkan vigo hybrid ataupun heterosis untuk menggabungkan sifat-sifat unggul kedua-dua spesies. Di sini kita akan membincangkan kelebihan dan kelemahan, di mana kelebihan hybridisasi adalah hybrid ini mewarisi kulit yang lebih lasak dan toleransi persekitaran yang tinggi, dan dia juga sesuai untuk peternakan berintensif tinggi dan mengurangi kadar kematian ikan. Kelemahannya pula yaitu kemandulan yang memerlukan bekalan benih yang berterusan, manakala risiko genetik termasuk pencemaran spesies tulen melalui backcrossing. Yang berikut adalah faedah hybridisasi, yaitu kadar pertumbuhan lebih tinggi, cekapan makanan lebih baik, kadar keberlangsungan hidup lebih tinggi, ketahanan penyakit lebih kuat, toleransi persekitaran lebih baik, kualiti daging lebih baik, keuntungan bagi petani juga meningkat. Hybrid mandul mengurangkan pembiakan tidak diingini,
Manakala penyesuaian lebih baik terhadap perubahan iklim, pengeluaran makanan juga meningkat, serta mengurangkan tekanan stok liar dan menghasilkan spesies sesuai untuk persekitaran aquaculture baharu. Seterusnya kita akan membincangkan dari segi kekurangan hybridisasi, di mana kehilangan biodiversity asli seperti spesies terlepas bersaing dengan hidupan liar. Kedua, pencemaran genetik, di mana pembiakan silang merosakkan gen asli. Ketiga, penyebaran penyakit, di mana hybrid mungkin membawa patogen baru. Keempat, kebergantungan pada hatchery, di mana hybrid mandul, petani perlu beli benih semula. Kemudian kelima, ciri tidak menentu, sesetengah hybrid mengalami kecacatan. Dan keenam, isu etika. Ketujuh, masalah penerimaan pengguna, terutama variety GM ataupun triploid. Dan ke-8, sekatan peraturan, di mana spesies bukan asli kadangkala tidak dibenarkan. Berikut adalah kajian case secara ringkas hybrid keli di Thailand. Di Thailand, hybrid keli dari spesies Clarias macrocephalus dan Clarias garipinus, dikenali secara tempatan sebagai Pladok big oi, merupakan salah satu spesies aquaculture air tawar yang penting. Ia dipilih karena pertumbuhan yang cepat, daya tahan penyakit yang baik, serta kemampuan hidup dalam berbagai keadaan persekitaran, menjadikannya populer di kalangan peternak komersial dan kecil. Merujuk kepada sumber Aquafeed in Thailand, Mac 2025. Ini adalah fakta secara ringkas hybrid keli di Thailand, di mana kelebihan dia pertumbuhan lebih cepat, tahan lasak, dan populer di pasaran. Kekurangan pula ancaman kepada spesies asli Clarias macrocephalus. Bagi bab perbincangan pula, kita akan meringkaskan seperti berikut. Hybridisasi boleh meningkatkan pengeluaran makanan, tetapi tanpa peraturan yang betul, ia boleh mengakibatkan kemerosotan spesies asli, kerusakan ekosistem, kebergantungan berlebihan petani terhadap hatchery, dan pengurusan lestari adalah penting. Kesimpulannya, hybridisasi memberikan manfaat utama termasuk peningkatan pertumbuhan, keberlangsungan hidup, dan quality produk. Walau bagaimanapun, risikonya termasuk kehilangan biodiversity, isu ekologi, dan pencemaran genetik. Hybridisasi harus digunakan secara bertanggung jawab dengan mengambil kira perlindungan alam sekitar dan kelestarian jangka panjang. Berikut adalah beberapa cadangan ataupun penambahbaikan, di mana seharusnya peraturan diketatkan untuk spesies bukan asli dan mengelakkan spesies terlepas ke ekosistem luar. Dan di mana di sini pentingnya sistem biosecurity. Bank genetik pula haruslah mengekalkan spesies asli. Selain itu, menggunakan hybridisasi hanya apabila risiko ekologi rendah. Kemudian menggalakkan penyelidikan mengenai gabungan hybrid yang selamat. Dan yang terakhir, mendidik petani tentang pembiakan yang bertanggung jawab.